Bab ke-19, bab masjid-masjid. Yang dimaksudkan dengan masjid-masjid di sini ialah tempat-tempat sembahyang di dalam rumah. Bara bin Azib bersembahyang di masjid, yakni ia dimaksudkan dengan masjid di sini ialah di satu tempat khusus untuk bersembahyang di dalam rumahnya dengan berjamaah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Beliau meriwayatkan bahawa Itban bin Malik, dia ialah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang telah ikut serta dalam peperangan Badar. Pernah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, penglihatanku tidak seperti dahulu lagi." Rengkah, tak terbaiki. "Aku pula menjadi imam kepada kaumku. Apabila hujan, banyaklah air mengalir di lembah yang memisahkan aku dengan mereka. Aku tidak dapat pergi ke masjid mereka untuk menjadi imam. Suka benarlah aku, wahai Rasulullah, kiranya engkau dapat datang kepadaku dan bersembahyang di rumahku, untuk kujadikan tempat itu sebagai musalla," yakni tempat sembahyang. Kata perawi, yakni Mahmud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Baiklah, insya-Allah aku akan datang." Itban bercerita lagi, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang kepadaku bersama Abu Bakar ketika mana matahari sudah naik agak tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta izin. Aku terus mengizinkan kepada baginda. Apabila telah masuk ke dalam rumah itu, baginda tidak terus duduk, tetapi sebaliknya berkata. Apabila telah masuk ke dalam rumah, baginda tidak terus duduk, tetapi sebaliknya berkata, "Di mana engkau mahu aku bersembahyang di rumahmu ini?" Itban berkata, "Aku mengisyaratkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ke satu penjuru rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri lalu bertakbir. Kami turut berdiri membuat saf di belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat, kemudian memberi salam. Kata Itban, kami menahan baginda untuk memakan khazirah yang telah kami sediakan untuknya." Itban bercerita lagi, "Maka berkunjunglah ke rumahku beberapa orang penduduk perkampungan itu. Ramai juga bilangan mereka. Setelah mereka berkumpul, bertanyalah salah seorang dari mereka, 'Di mana Malik bin Dukhaishin ataupun Ibnu Dukhshun?' Sebahagian mereka pula berkata, 'Dia itu munafik. Dia tidak kasih kepada Allah dan Rasulnya.' Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Jangan kamu berkata begitu. Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kerana Allah semata-mata?' Orang itu pun berkata, 'Kalau begitu, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui.' Kata orang itu lagi, 'Sebabnya kami berkata begitu kerana kami nampak perhatian dan keikhlasannya adalah kepada orang-orang munafik.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, 'Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas.' Ibnu Syihab berkata, kemudian saya bertanya Husain bin Muhammad Al-Ansari. Dia adalah salah seorang Bani Salim. Dia juga adalah antara orang yang terpilih dari kalangan mereka. Tentang hadis Mahmud bin Ar-Rabi' ini, beliau membenarkannya.
Itulah satu bab kita baca hari ini. Hadisnya hanya satu. Sebenarnya hadis ini adalah hadis hak sebelum pada ni beberapa kali dah sudah sebut, tapi hak ni agak terperinci, agak lebih detail berbanding dengan hak sebelum ni. Kalau bab sebelum ni, bab ke-18 tu, kalau kita perhatikan hadis 406 juga hadis yang sama sebenarnya, hadis yang kita baca saat ni lah. Tetapi dalam bab ke-18 tu, hadis Mahmud bin Ar-Rabi' daripada Itban bin Malik secara ringkas secara ringkas. Adapun hak hari ni, inilah hak panjang, hak detail. Di dalam bab yang lalu, bab 18, kita telah kemukakan beberapa pendapat pensyarah-pensyarah Bukhari ini berkenaan dengan maksud Bukhari buat tajuk dia, tajuk ke-18 tu apa maksudnya. Kita sudah bincang dah 2-3 minggu lepas, sudah bincang dah. Tapi pada pendapat saya sendiri, maksud Imam Bukhari dengan tajuk bab yang ke-18 tu dapat kita lihat pada muka surat 442. Tengok semula nombor 5. Nombor 5 tu pendapat sendiri. Ada beberapa pendapat telah diberikan sebelum pada tu, pendapat orang lain. Hak pendapat sendiri iaitu Bukhari membuat bab ini ialah untuk menyatakan eloknya mengkhususkan tempat sembahyang, tempat bersembahyang di rumah, terutamanya untuk orang-orang yang tidak mampu ke masjid. Tempat khusus untuk bersembahyang di rumah itu merupakan masjid kepadanya. Dalam arti masjid yang lebih luas lah. Sebab semua muka bumi ini masjid belaka kan, seperti yang kita sudah bicara dah dulu. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, dalam artinya yang luas. Masjid dalam artinya yang luas, iaitu tempat sembahyang, boleh sembahyang belaka. Ni bab yang ke-18 bincang tentang tempat khusus di dalam rumah. Dalam rumah kita tu boleh sembahyang belaka mana-mana pun, kira-kiranya kalau bersih. Tetapi kalau kita khususkan tempat untuk sembahyang, itu lebih molek. Dia dalam bab ni, bab ke-18 ni, dia isyarat kepada mana? Bab 19 ni lah. Ni maksud dia sebenar. Maksud dia sebenar pada bab ke-19. Bab ke-18 tu baru isyarat, bayannya saja. Begitu cara Imam Bukhari ni tulis kitab ni. Dalam itu merupakan masjid lah kepada dia. Orang panggil masjid rumah, masjid di rumah. Di masjid itu, di tempat sembahyang itu, dia boleh sembahyang seorang, boleh sembahyang berjemaah, boleh. Begitulah dalam bab ke-18 dia bayangkan saja, isyarat saja. Tapi dalam bab ke-19 dia nyatakan terus terang, dengan terus terang. Itu cara Imam Bukhari. Semua dia gitu. Dia masih rendah dulu, sikit-sikit dia pergi kepada maksud sebenar. Banyak kalau kita perhati cara yang seumpama ni diguna pakai oleh Bukhari di sepanjang kitab dia, daripada awal sampai akhir, banyak oleh gitu. Ini salah satunya. Baik, di sini di bawah nota tajuk bab ni, bab masjid-masjid, maksudnya ialah tempat sembahyang di dalam rumah. Ada nota di situ. Di dalam tajuk bab yang lalu, Bukhari hanya mengisyaratkan kepada masjid di rumah. Orang panggil Masjidul Bait, atau tempat khusus di rumah untuk bersembahyang. Melalui bab ini pula beliau secara terang-terangan menerima kewujudan dan masyru'iyahnya masjid di rumah itu. Makna ada asasnya,
daripada hadis Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW ada asasnya. Benda ni memang disyariatkan, bukan benda bid'ah, tidak. Walaupun ia tidak sama dengan masjid sebenar daripada segi ia boleh dipesakai, dijual beli, tidak ada sembahyang tahiyatul masjid di dalamnya dan sebagainya. Beza dengan masjid orang sebenar. Tetapi dalam setengah-setengah perkara boleh dilakukan di dalamnya apa yang boleh dilakukan di dalam masjid yang sebenarnya, seperti beriktikaf, khususnya untuk orang-orang perempuan, orang-orang sakit dan orang-orang yang cacat penglihatan dan lain-lain. Walaupun kebanyakan ulama tidak menerima ada beberapa perkara yang khusus dengan masjid boleh dilakukan di dalam Masjid Al-Bait itu, namun Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Zufar, Sufyan Al-Thawri, sebilangan tokoh dalam mazhab Malik, Syafi'i dalam qaul qadimnya, dan Imam Bukhari adalah antara tokoh ulama yang menerima dan membolehkannya. Itu ramai jugalah, walaupun bukan majoriti, tapi ramai juga. Antaranya mereka yang disebutkan ini. Kalau tak sebut lagi, ramai lagi. Umpamanya Abu Wa'il, Abu Wa'il, Muhammad bin Lubabah. Ini tokoh-tokoh besar dalam fiqh Islam, dalam kitab-kitab hadis. Mereka juga terima supaya ni ada orang panggil Masjidul Bait itu. Dan setengah-setengah perkara yang boleh dilakukan di masjid yang sebenar boleh dilakukan juga di Masjidul Bait itu, terutamanya i'tikaf. I'tikaf. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam qaul qadimnya, walaupun Imam Nawawi dia bantah, dia kata tak ada pendapat Syafi'i, hanya sah saja. Tetapi berapa ramai lagi ulama-ulama lain yang terima qaul qadim Imam Syafi'i yang mengatakan ada apa yang dinamakan Masjidul Bait itu dan boleh beriktikaf di dalamnya, terutamanya kepada orang perempuan. Kepada orang perempuan, itu qaul qadim mazhab Syafi'i. Tapi qaul jadidnya tak boleh lah. Dalam qaul jadid masyhur yang dipakai oleh orang Syafi'i, tak ada, tak boleh beriktikaf di Masjidul Bait itu, tak boleh. Baiklah. Jadi Masjidul Bait ini pada hakikatnya bukan masjid. Hak maklum lah, hak kita maklum, hak tahu dah, hak niat masjid, bukan lagi tu. Hanya satu tempat di dalam rumah kita khususkan untuk kita beribadat, sembahyang dan sebagainya. Itulah yang dikatakan Masjidul Bait itu. Cuma dari segi keistimewaan masjid tu ada sikit sebanyak yang diterima oleh setengah-setengah ulama, dapat dilakukan di Masjidul Bait. Bukan semua. Masjidul Bait itu tahiyatul masjid, tak ada, tak ada. Tahiyatul masjid tak ada. Begitu juga mengikut kebanyakan ulama yang terima Masjidul Bait ini. Kalau orang yang berjunuk mari kota, dia boleh duduk di situ. Dia boleh duduk di situ. Kecuali Ishaq, Imam Ishaq, iaitu tok guru kepada Imam Bukhari, dia kata tak boleh. Dalam Masjidul Bait juga kena jaga. Kalau mari kota tak boleh. Kalau tak boleh duduk situ lah. Lepas pada tu kalau orang berjunuk pun tak boleh. Dia kena keluar daripada situ. Dalam keadaan bersih baru dia boleh duduk di situ. Tetapi kebanyakan ulama yang terima adanya Masjidul Bait ni mengatakan tak apa. Kalau mari kota tak apa duduk situ. Walaupun di masjid sebenar mereka mengatakan tak boleh perempuan itu duduk. Tak kira lah Imam Bukhari dan ramai lagi orang lain dia kata tak apa tu, itu pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing lah. Bagi orang yang terima kata tak boleh di masjid biasa ni, orang mari kota duduk dalam masjid ataupun orang berjunuk, di Masjidul Bait ni mereka kata tak apa. Itu bezanya. Begitu juga masjid ni, Masjidul Bait ni dalam rumah, apabila tuan dia mati boleh dipesakai.
bagi sebagai pesaka, itu beza dengan masjid yang sebenar. Kalau masjid sebenar tak boleh, tak boleh dipesakai, dia jadi wakaf untuk selama-lamanya untuk orang Islam. Ini tidak jadi wakaf. Itu beza dia, beza. Tidak boleh dijual beli. Kalau masjid sebenar, masjid ni, Masjidul Bait ni, rumah tu boleh dia nak jual tak apa. Dia nak jual tak apa, boleh. Jadi banyak perkara lah yang berbezanya antara masjid yang sebenar dengan Masjidul Bait ini. Cumanya yang boleh dikatakan diterima oleh semua orang yang menerima adanya Masjidul Bait itu, iaitu mereka terima boleh beriktikaf dalam masjid, seperti mana beriktikaf di masjid hak sebenarnya, terutamanya kepada perempuan. Terutamanya kepada hak tu semua terima. Semua terima. Lebih-lebih lagi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, sebab mereka mengatakan perempuan ini lebih afdal dia bersembahyang di rumah daripada di masjid. Itu mengikut mazhab dia tu. Mazhab tu bukan seorang dua dah. Mazhab dia, orang perempuan, salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi mukhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Waktu dalam Abu Dawud dan lain-lainnya ada sebut hadis tu. Dia pegang hak tu, hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang sahih hadis itu. Sembahyang seseorang perempuan di dalam rumahnya lebih baik daripada, lebih afdal daripada dia bersembahyang di halaman rumah, di luar rumah, di halaman rumah, depan rumah dia. Dan sembahyang seseorang perempuan tu di dalam bilik, di dalam rumahnya, itu lebih afdal lagi bagi dia daripada dia bersembahyang di dalam rumah juga, tapi di bahagian luar, bukan di dalam bilik. Bermakna semakin tertutup keadaan seseorang perempuan itu bersembahyang, semakin lebih afdal kepadanya berdasarkan hadis itu. Berdasarkan hadis itu, hak tu lebih afdal. Dan hak kata jemaah, hak kata kelebihan jemaah ni 25 kali daripada sembahyang seorang. Kelebihan sembahyang di masjid gapo tu ataupun 27 kali lebih afdal kan? Ada dalam hadis tu. Hak tu khusus dengan lelaki kata dia. Bukan kena mengena dengan perempuan. Bagi mereka faham gitu. Sebab apa? Sebab hadis itulah antaranya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sebab itulah mereka kata, dah kalau sembahyang dah lebih afdal di rumah, begitu juga beriktikaf sepatutnya boleh di rumah lah. Sebab itu tempat dia hak lebih afdalnya. Kalau orang lelaki, tempat hak lebih afdal di masjid. Di masjid itulah dia iktikaf, tempat iktikafnya. Di masjid itu pula banyak pula pendapatnya pula, syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan masjid tu masjid kena sembahyang jemaah 5 kali sehari tu dibuat jemaah situ baru boleh. Bukan surah masjid. 5 kali sembahyang sehari semalam tu disembahyang di situ secara berjemaah, baru boleh iktikaf. Ada yang mengatakan lebih lagi syarat, iaitu kena masjid tu orang buat sembahyang jemaah baru boleh beriktikaf. Macam-macam lah syarat tu. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, dia kata ini tersebut di dalam kitab Al-Mabsut, kitab besar dia lah. Al-Mabsut ini kitab Sarakhsi dalam fiqh Hanafi, kitab besar benar. 20 jilid lebih kitab tu. Sarakhsi tu dia sebut. Sebab apa? Dia kata sebab alasannya berdasarkan hadis tu, tempat yang paling afdal untuk perempuan bersembahyang dalam rumah. Maka tempat iktikaf dia pun dalam rumah lah. Dalam rumah tu di mana? Bukan semua bahagian rumah tu, tapi di Masjidul Bait. Orang panggil Masjidul Bait, situ. Selain daripada tu, dia kata, orang lain kata, kalaulah perempuan ini boleh beriktikaf di masjid di rumah dia, berapa ya isteri-isteri Nabi tidak beriktikaf di rumah dia?
Dia agak ada sekali dia beriktikaf di rumah dia. Nabi benarkan mana-mana isteri dia tu biar beriktikaf di rumah dia untuk jadi contoh, nak menyatakan harus boleh buat lagu tu, tak ada, kata dia. Orang lain kata, jumhur ulama. Tapi Diamond ni jawab, Sarakhsi umpamanya dalam kitab Al-Mabsut itu, dia kata sebenarnya Nabi SAW pada satu bulan Ramadan itu pernah nak pergi beriktikaf, keluar nak beriktikaf. Dia suruh orang pasal kemah dia lah dalam masjid. Tiba-tiba dah siap je dia tu petubik. Ada beberapa kemah dah sudah dipasang. Dia pun tanya, "Hak siapa dia?" Orang pun kata, "Ini kemah Aisyah dan Hafsah." Dia kata, "Buat semua ni, pecah semua ni. Adakah al-birra yuridna? Adakah mereka buat gini dengan maksud nak kebajikan, buat kebajikan? Tak sah, pecah belaka." Jadi orang pun pecah. Buat semula kemah tu, kemah untuk Aisyah dan Hafsah. Nabi sendiri pun cabut juga dia kata dia. Jadi dia tidak beriktikaf pada tahun tu. 10 akhir tu dia tidak beriktikaf. Ini semua kata mereka menunjukkan Nabi tak kena orang perempuan tu beriktikaf di masjid umum. Seperti mana jumhur ulama terima iktikaf ni lelaki ke perempuan ke serupa je masjid lah, di masjid. Mereka dia tak terima. Sebab apa? Dia kata berdasarkan hadis tu kita nampak Nabi tak kena. Kalau mereka tu nak kebajikan dengan cara buat gitu, bukan caranya, bahkan dia suruh pecah. Sebab apa? Padahal zaman dia lebih baik lagi daripada zaman kita. Orang lebih jauh lagi, sahabat-sahabat dan isteri-isteri dia nak buat ibadat lah, dengan maksud nak buat ibadat lah. Dia tak benar. Sikap dia buat gitu menunjukkan dia tak kena lah tu, kata dia. Walaupun kita tak dapat tahu, tidak ada riwayat yang menunjukkan isteri Nabi itu kemudiannya beriktikaf di rumah. Walaupun tidak ada hak tu, tapi daripada perbuatan dia tadi menunjukkan dia tak kena lah. Apalagi kalau mengambil kira, bayangkan kalau perempuan tu pergi beriktikaf di masjid ramai-ramai, jadi lagu mana? Hak kemungkinan boleh berlaku, terutamanya di zaman yang rusak ni. Orang lelaki pun beriktikaf situ juga. Walaupun kita kata di ruangan perempuan pun ada jenis jahat-jahat kan, ada. Tengah-tengah malam kau duduk situ, tak boleh keluar dah bila beriktikaf, kena duduk situ. Sumpah lelaki, kecuali untuk qada hajat, untuk apa-apa yang perlu itu saja. Lepas tu kena masuk pula duduk situ. Lama ni kalau bulan puasa kan. Orang lek beriktikaf kat sepanjang bulan puasa lah. Walaupun hak lebihnya 10 hari. Tapi kalau kata 10 hari pun lama. Dari segi dia kira dari segi tu, dari segi maslahatnya, dari segi baik buruknya. Dan bayangkan kalau nak raya, perempuan pakak duduk iktikaf di masjid belakang, lelaki di masjid, kenapa dia nak buat persiapan di rumah? Tak. Sampai dia nak cara urusan di rumah. Dengan sebab itu pendapat ulama-ulama ni, walaupun kita nampak beza daripada orang lain, jangan gaduh kata. Mesti dia ada sesuatu tu, yang baik tu, ada sesuatu yang baik. Walaupun dalam mazhab Hanafi pun dia kata harus, kalau perempuan tu beriktikaf di dalam masjid hak biasa ni, memang harus. Ada juga pendapat dalam mazhab Hanafi tu kata makruh tanzihi. Tapi paling tinggi harus. Nak kata lebih afdal, tidak. Lebih afdalnya di rumah sendiri. Di rumah tu di mana? Di Masjidul Bait. Bukan setiap bahagian dalam rumah tu, tidak. Di Masjidul Bait. Jadi di Masjidul Bait itu perempuan dia duduk situlah. Duduk situ niat iktikaf. Boleh pahala beriktikaf serupa masjid. Bahkan kalau mengikut mazhab Diamond ni, lebih afdal lagi daripada pergi ke masjid. Apalagi ia lebih terjamin dari segi keselamatan, dari segi fitnah ke apa, lebih terjamin kalau buat di rumah. Dah ada jalan ni di rumah kita tu kan, dah kita buat besar kan rumah kan. Orang lain ni besar-besar rumah, dia buat besar, tak boleh kau buat satu ruangan untuk semayang. Alangkah baiknya kalau dalam rumah tu bahagian tengah dia ke mana-mana bahagian lah, kita buat untuk semayang, untuk mengaji Quran, untuk berzikir, untuk apa-apa kita pergi duduk situ ada-ada kan, molek juga tu.
Pergi duduk situ. Duduk situ semoleknya ada air semayang, ada gapo, ketika bagi kota tak usah jaga hak tu. Walaupun seperti kita sebut tadi, kebanyakan mereka mengatakan tak apa mari kota pun duduk situ tak apa. Nak kencing dalam tu pun tak apa. Kalau misalnya kita kata tak cekak lah orang lelaki misalnya, ataupun perempuan pun, orang lelaki yang uzur lembek, kalau kita kata lumpuh, duduk situ. Jadi dia nak beriktikaf lagu orang masjid, orang lagu ni susah. Jadi kalau dia bekas air kencing tu kan, dia ambil, dia kencing duduk dalam tu, tak apa. Jangan bagi titik je lah, jagalah hak tu. Kalau titik pun kesak, cuci molek, lepas tu duduk situ, tak apa kencing. Tidak kata perlu pergi ke jambat. Boleh. Itu banyak kemudahan tu. Dan dia dapat juga pahala iktikaf, boleh juga. Tidak khusus dengan perempuan, lelaki pun boleh juga. Sekarang ni maknanya ulama Azhar pun mempatuakan begitu. Ulama besar-besar dalam dunia ni pun dia ambil pendapat tu molek. Dan dulu dalam sebahagian daripada ulama dalam mazhab Malik dan Syafi'i pun kata gitu juga. Tidak khusus dengan perempuan. Orang lelaki pun kalau dia ni dalam keadaan sakit misalnya, tidak boleh pergi ke masjid, tak ada dah kau jalan dia untuk dapat pahala iktikaf ni, masih lagi ada, iaitu di Masjidul Bait. Masjidul Bait itulah Imam Bukhari nak perkenalkan sekarang ni. Walaupun dalam mazhab Syafi'i hak qaul jadi tak terima, tak apalah. Dalam mazhab ni umumnya tak terima, tapi mazhab Imam Abu Hanifah terima. Dan berapa ramai yang kita sebut ni orang-orang besar ni, mereka terima. Masjidul Bait tu ada. Ini memberi kemudahan, memberi jalan untuk orang-orang yang nak kebajikan tu. Yang jadi jumhur ulama tu taksir, dia takut hilang keistimewaan masjid yang sebenar, jadi tawar masjid sebenar, terhakis. Lama-lama jadi boleh ke sini pula. Dah, tidak jadi gitu. Orang yang terima pun sekadar tu je. Bukan untuk umum, bukan untuk orang sihat segar mega tu. Nak suruh iktikaf, dah, tak ada siapa pun kata lagu tu. Kalau selagi terkawal, kalau selagi jelas hak setakat mana hak boleh, gapo dia hak tak boleh, ngaji boleh, selesai. Tahiyatul masjid tak ada, tersedut ayat lah. Masjidul Bait lah mana pun, tak ada siapa pun kata boleh. Mazhab Hanafi sendiri dia terima Masjidul Bait tu boleh iktikaf. Perempuan tu nak tahiyatul masjid kau situ, tak boleh, jelas. Jadi asal jelas tak apa. Hak tak senya gapo-gapo ni tak jelas, tak tahu. Kalau jelas tak apa. Ini kemudahan sebenarnya. Khilaf ulama ni jadi kemudahan kepada kita. Sebab kita bukan nak segar semua. Ketika segar tu iyalah, ketika tak segar, situlah tempat. Lebih baik kita duduk situ daripada duduk di tempat lain. Mudah-mudahan di tempat yang selalu kita beribadat tu, kalau kita mati situ pun lebih baik daripada tempat lain. Itulah bendanya. Lepas tu orang-orang hak nak kata ada ni Masjidul Bait ni gini-gini, kalau diterima oleh ulama-ulama besar, dia tidak main-main. Dia tidak main-main, dia kaji habis-habis dah. Walaupun pihak lain tak terima, tak apalah itu. Dia tak terima, tak apalah. Orang lain hak terima tu, kita kena hormat. Ni sebab itulah kita bagi beberapa perkara lagi, cuba tengok selepas pada tu. Terlebih dahulu elok dinyatakan bahawa tajuk bab di atas terbahagi kepada dua bahagian. Semua apabila kita baca tajuk Bukhari ni, kita kena perhati dia berapa bahagian ada. Seka, dua ke, tiga ke, atau ada berapa? Dia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, bab masjid-masjid, yakni tempat-tempat sembahyang di dalam rumah. Itu so. Kedua, Bara' bin Azib bersembahyang di masjid di dalam rumahnya dengan berjemaah. Dengan mengadakan tajuk bab ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu mengisyaratkan kepada dua perkara. Pertama, beberapa hadis dan athar yang boleh dijadikan sebagai asas dan sandaran bagi masyru'iyahnya apa yang dinamakan Masjid Al-Bait itu.
masjid di dalam rumahnya itu adalah masyru'. Masyru'iyah ni benda ni mari daripada Rasulullah sendiri, bukan diada-adakan oleh orang kemudian, bukan tak ada sandarannya, bukan rekaan orang, bukan hasil ijtihad orang, bukan. Ini hak Nabi sendiri ada, dalam hadis sendiri ada. Bermakna kalau kita buat, kita anggap ini Masjidul Bait kita, tidak salah. Bahkan kita telah mengikut Nabi. Walaupun setengah pihak tak saya terima, tak apalah, biarlah. Tapi bagi orang yang terima tu, dia ada dalilnya. Ada dalil. Kedua, beliau juga mahu menjelaskan apa yang mubham, yang ini samar atau tidak jelas maknanya daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyebutkan perkataan-perkataan tertentu seperti fiddur atau durina di dalam hadisnya berhubung dengan masjid. Bagi Bukhari, Masjid Al-Bait itu samalah dengan musalla atau tempat sembahyang yang dikhususkan di dalam sesebuah rumah. Ia bukan masjid sebenar dengan ciri-ciri khususnya yang sedia dimaklumi. Seperti yang kita sudah maklumkan, dalam masjid ni kan banyak perkara-perkaranya, ada adab-adabnya, ada pantalaranya yang khusus. Bukan aku tu Masjidil Bait ni, tidak begitu. Lepas tu kita nak kata Masjidil Bait ni ada masyru', mesti kena ada dalil. Mana dalil? Imam Bukhari dia tidak mari semua, dia buat mari sekerat sebahagian. Fikir cari molek cari. Jadi bila orang cari-cari tengok, memang ada pun. Ni kita tengok. Antara hadis yang boleh dijadikan sebagai asas dan sandaran bagi masyru'iyahnya apa yang dinamakan Masjidul Bait itu ialah: satu, hadis Itban yang dikemukakan beliau di bawah bab ini. Di dalamnya tersebut kata-kata Itban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidhahu musallan. Wahai Rasulullah, kiranya engkau dapat datang kepadaku dan bersembahyang di rumahku untuk ku jadikan tempat itu sebagai musalla. Yang ini tempat khusus, tempat sembahyang yang khusus dalam rumah dia. Dia sebut musalla, untuk aku jadikan itu sebagai tempat khusus aku sembahyang. Yang ini boleh, berdasarkan hadis ni kita adakan, sediakan tempat khusus untuk bersembahyang di dalam rumah kita. Nabi tak kata apa, bahkan dia pergi. Lepas tu dia tanya, nak sembahyang mana? Mana kamu maksudkan nak suruh aku sembahyang? Semacam rasmi lah, rasmi tempat dia nak buat sebagai tempat sembahyang. Di mana? Dia pun tunjuk sini. Bukan nak larang, bahkan tu era dia. Ini menunjukkan boleh. Tidak kata tak boleh buat satu tempat khusus di dalam rumah kita untuk sembahyang. Tidak begitu. Tetapi tidak jelas lagi nama masjid tu, cuma musalla. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Abu Awanah dan lain-lain dengan isnad masing-masing daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, katanya, ni, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata laylah falamastu al-masjidah fa idza huwa sajidun wa qadamahu mansubatan wa huwa yaqul a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Bermaksud, pernah pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menyentuh atau menjamah masjidnya. Dia sebut, sudah perhati, aku jamah masjidnya. Dia guna perkataan masjid situ. Maksud masjid sini ialah tempat sembahyang khususnya. Aku jamah tempat sembahyang khususnya. Rupa-rupanya baginda sedang bersujud dalam keadaan kedua tapak kakinya didirikan. Jadi dia jamah-jamah tu pada ketika tu kena kaki Nabi. Kan orang duduk sujud tu kan kaki duduk gitu, dia jamah kena kaki.
Bermakna dia tidur situ, dekat tu. Dia tidur mana? Dalam masjid. Sebenar kau Masjid Nabawi tu, duduk dalam rumah dia. Lepas tu dia tak ada Nabi sebelah ni. Dia pegagal jamu. Mana jamu tu hola gitu je. Mana dalam rumah dia, bukan dalam masjid ni. Tapi dia sebut masjid. Dia sebut masjid. Masjid ke apa tu apa? Masjidul Bait lah tu. Itulah orang panggil Masjidul Baitnya. Dalam keadaan kedua kakinya didirikan, ketika itu baginda sedang mengucapkan, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada siksaanmu. Aku berlindung dengan rahmatmu daripada azabmu. Tidak dapat aku memujimu selayaknya sebagaimana engkau sendiri dapat memuji dirimu. Hak tu Nabi duduk katanya dalam sujud tu. Dengarlah dia kata tu. Aisyah pun dengar. Ini cerita ni bukan dalam masjid sebenar. Cuba tengok. Masjid yang tersebut di dalam hadis ini bukan Masjid Nabawi, tetapi tempat sembahyang di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana di waktu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun bersembahyang sunat di dalam rumah baginda sendiri. Sering kali juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang malam di sebelah atau berdekatan dengan tempat tidur isterinya Aisyah. Sebelah tu ya dia sembahyang. Ada kalanya isteri dia duduk depan, ada kalanya duduk tepi. Ini keadaan ni mana? Tentu dalam rumah. Jadi jelas sekali apa yang dimaksudkan oleh Aisyah dengan masjidnya di dalam hadis tadi ialah Masjidul Bait. Itulah orang panggil Masjidul Bait. Dalil yang ketiga, di akhir Kitabul Haid dahulu, Bukhari telah mengemukakan satu hadis daripada Abdullah bin Shaddad. Katanya, sami'tu khalati Maimunah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat takunu haidan la tusalli wa hiya muftarishatun bihidha'i masjidi. Sebut bihidha'i masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga dia sebut masjid di situ. Wa huwa yusalli ala khumrati idza sajada asabani ba'du thawbih. Bermaksud aku telah mendengar mak saudaraku Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahawa sesungguhnya ketika beliau berhaid tidak boleh bersalat, yakni pada ketika itu beliau berbaring di hadapan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaring di hadapan masjid. Cuba perhati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersalat di atas sejadah kecilnya. Khumrah tu mana sejadah kecil yang hanya muat untuk muka saja, ataupun muka dan tangan saja. Itu khumrah. Sekarang dia ada di tempat kita jual kan. Dulu tak ada. Itulah orang panggil khumrahnya. Apabila baginda bersujud, sebahagian pakaiannya mengenaiku, kata dia. Ketika mengulas hadis ini, Ibnu Rajab menulis, masjid yang dimaksudkan oleh Maimunah di dalam hadis ini ialah Masjidu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid di dalam rumah Nabi. Ni masjid sebut masjid ni masjid di dalam rumah dia, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang. Sudah tentu Maimunah tidak berbaring kecuali di hadapan masjid, yang di tempat sembahyang yang khusus di dalam rumahnya ini. Beliau tidak memaksudkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, hak maklum tu. Wallahu a'lam, dia kata. Sebab apa? Bagi orang yang tak terima, orang perempuan, orang mari kotor ni boleh tidur dalam masjid, boleh duduk dalam masjid. Lagu mana kalau kita andaikan hak ni masjid Nabi, macam mana Maimunah duduk tidur situ? Nabi semaya dekat dia, sebelah dia. Lagu mana? Bermakna dia mau kena terima lah juga bahawa perempuan mari kotor pun boleh duduk dalam masjid. Dia mau tak terima. Padahal tak terima, ni dia kata masjid ni masjid mana? Nak tak nak kena terima juga Masjidul Bait. Masjidul Bait, inilah dalil Masjidul Baitnya. Bagi orang-orang yang tak faham, dia kata apa pula ajaran baru pula dah. Ada masjid pula dah di rumah. Boleh iktikaf pula. Benda ni ada, cuma mungkin kita tak biasa dengar. Kita tak biasa dengar. Jadi kalau kita dengar hak tolak, nah. Dia dengar hak tolak, pak ketua. Jak budak pak ketua dengar hak tolak.
Nak dapat benda baru lah ke mana? Benda baru pun kalau benda tu ada asasnya tak apa. Ni siapa dia royak ni dalam kitab-kitab sebut. Ada belaka dalam kitab mana-mana. Yang keempat, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Waqi', daripada Ja'far bin Burqan, daripada Shaddad Maula Iyad bin Amir, daripada Bilal, iaitu annahu ja'a ila an-nabi yu'dhinuhu bis-salah fawajadahu yatasahharu fi masjid baitihi. Lagi terang. Ini dalil yang keempat. Bermaksud bahawa pernah Bilal ni pergi kepada Nabi SAW untuk memberitahu baginda SAW tentang sembahyang. Tiba-tiba didapatinya baginda sedang bersahur di dalam masjid di rumahnya. Nabi duduk sahur dalam rumah dia. Dia kata dalam rumah dia tu ada masjid. Nabi duduk sahur dalam masjid di rumah dia. Ini menunjukkan ada masjid di rumah tu. Bukan dalam masjid hak maklum ni. Kalau masjid ni geroyak warga dia, orang nampak belakang dah, dia nampak sendiri lah orang ramai mana dah. Ni dalam rumah dia tak nampak lah. Hak tu yang bila perlu pergi royak tu, orang ramai dah boleh dah nak tubik, nak sembahyang. Jadi dia sebut sini masjid rumah dia, menunjukkan Masjidul Bait tu ada. Jadi kalau ada, gapo istimewanya Masjidul Bait ni, gapo? Ada tu ada. Gapo dia? Hak istimewa. Boleh buat gapo? Adakah semua hak boleh buat dalam masjid boleh buat dalam masjid ni? Tidak. Ada tidak. Gapo dia? Hak boleh setakat mana? Nak tak nak mereka terima i'tikaf. I'tikaf boleh. Di Masjidul Bait itu i'tikaf. Kalau perempuan memang tak uzur pun boleh, kalau mengikut mazhab Hanafi dan mengikut Imam Bukhari dan lain-lain yang disebutkan tadi. Tetapi kalau lelaki uzur, tak boleh pergi ke masjid, tak boleh duduk lama di masjid. Hak tu masih ada khilaf lagi. Sebahagian ulama dalam mazhab Malik dan Syafi'i juga menerima boleh orang lelaki yang seperti itu, yang uzur seperti itu, beriktikaf di Masjidul Bait. Itulah benda. Contohnya Itban itu, dia tak pergi dah ke masjid. Jadi dia duduk mana buat ibadat? Semaya tempat dia tu. Selain daripada tu, dia duduk mana? Dia akan menunggu semaya. Orang sudah uzur, dia tak boleh nak pergi mana. Bila dia tak boleh nak pergi mana, duduk. Terutamanya kita kata waktu-waktu yang tak jauh, jaraknya itu asar dengan maghrib. Ada pula hadis yang menunjukkan ada kelebihan, ada keistimewaan yang menanti satu sembahyang ke satu sembahyang itu. Maghrib ke Isya, duduk situ. Duduk situ tu sebagai gam. Kalau kita kata duduk saja gitu, tak ada i'tikaf, tak ada lah kelebihan. Kalau kita kata boleh i'tikaf, selain daripada pahala menunggu tu, pahala beriktikaf tu ada juga. Itulah kelebihan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi lebih pahala, apa salahnya? Dia Maha Pemurah. Boleh kalau dia nak. Apalagi benda ni ada kelebihan. Kalau tak ada kelebihan, apa yang Nabi SAW sendiri semayang situ? Ada kelebihan lah tu. Ada kelebihan. Cuma Nabi SAW dia mampu keluar untuk semayang hak fardu, hak jemaah tu. Tapi hak sunat dia buat dalam rumah. Dia buat dalam rumah tu di mana? Masjidul Bait. Yang kelima, Baladhuri dan Ibnu Sa'ad. Meriwayatkan dengan sanad mereka daripada Sufyan, daripada ayahnya, katanya, awwalu man ittakhadha masjidan fi baitihi yusalli fihi Ammar. Yusalli fihi Ammar. Orang yang mula-mula mengkhususkan masjid untuk bersembahyang di dalam rumahnya ialah Ammar bin Yasir. Bermakna sahabat pun ada buat juga, khususkan tempat sembahyang di dalam rumah. Maksud asar ini ialah orang yang mula-mula mengkhususkan masjid untuk bersembahyang di rumahnya di Madinah.
Dalam riwayat ni dia sebut umum, soalannya mula-mula secara mutlak. Tidak begitu di Madinah. Sebabnya ialah Abu Bakar telah mendahului Ammar dalam pembinaan masjid di rumahnya di Mekah ketika beliau berada di kalangan masyarakat orang-orang kafir di sana. Hadis-hadis dan asar di atas jelas menunjukkan adanya apa yang dinamakan masjid di rumah itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Zaman tu lagi ada. Benda ni bukan benda bid'ah, bukan benda baru, bukan ijtihad, hasil ijtihad ulama saja, tidak. Bukan benda ni benda ada. Dalam hadis pun ada, dalam asar pun ada. Dalam asar pun ada. Jadi Abu Bakar yang buat masjid di rumah dia duduk sembahyang situ. Bukan masjid sebenar lagi, lepas pada jual rumah tu. Tu yang dikatakan Masjidil Bait ni boleh dijual, boleh dipersakai, gapo tu. Kan dia semaya di rumah dia mengaji Quran, baca ayat, derah orang-orang kafir dengar pakat jerit. Budak-budak pergi dengar mula-mula tu. Orang-orang perempuan pergi terpengaruh. Terpengaruh. Sebab Abu Bakar kan dia nak berhijrah. Dia nak berhijrah ke Habsyah supaya orang-orang lain bukan gangguan kuat orang kafir ni. Lepas tu jumpa dengan jumpa dengan Ibnu Dughunah, saing dia, kenalan dia dan orang yang berpengaruh lah dia. Dia kata orang sepemu tak kan lah, kata dia patut keluar daripada tanah air dia sendiri. Orang lagu ni baik, berjasa, dia nak kira, kata dia, nak berunding dengan orang kafir. Orang kafir pun kata tak apalah, asalkan jangan dia sebar ajaran dia, sudahlah. Jangan sebar ajaran dia. Abu Bakar tak berapa sedap dah, memang tak sedar, tapi dah harapan kat saya ni dia tolong kira, dia berunding, tak apa. Mula-mula tu dia jaga juga. Tapi jaga dia buat lagu mana, dia semaya. Dia semaya di rumah dia, dia baca juga. Satu ruang di rumah dia, bahagian luar di rumah dia, yang luar tu, situ dia semaya. Bila dia semaya, dia tidak dakwah secara khusus ni panggil dah. Dia baca ayat Quran juga. Bila baca tu budak-budak mari dengar. Moga sama-sama bahasa dia, ke bahasa dia budak-budak faham. Orang perempuan pun terpengaruh, masuk Islam. Lepas tu nak pergi dengar lagi. Lepas tu orang lelaki pun pergi dengar juga. Pelik ni. Lama-lama dia pun tak boleh tak tahan lagu ni. Betul dia tidak berdakwah secara langsung, tapi dengan cara lagu ni pun boleh mempengaruhi orang juga. Rosak juga puak-puak kita, kata dia. Jadi jumpa panggil pula Ibnu Dughunah tu, tak say lagu ni. Jadi sama ada dia betul-betul tak lagu tu pun tak boleh. Ataupun mana kamu tarik baliklah jaminan yang kamu bagi tu untuk dia tu. Abu Bakar kata tak kisahlah, biarlah. Dia tak ada jaminan siapa-siapa pun, Allah jamin, kata. Dia tetap dengan pendirian dia begitu. Jadi masjid mula-mula buat di rumah Abu Bakar. Itulah Masjidul Baitnya. Masjid tu tidak jadi masjid kemudiannya. Tidak jadi masjid. Itu cerita. Tapi kalau di Madinah hak mula-mula buat masjid di rumah dia Ammar. Ini berdasarkan riwayat Ammar bin Yasir. Masjid di rumah. Itu perkara pertama yang Imam Bukhari nak ayat. Dia nak ceritanya Masjidul Bait ni ada dalil bagi masyru'iyahnya itu. Masyru'iyah tu benda ni adalah berpunca daripada dalil agama lah. Daripada Nabi SAW sendiri. Itu masyru'iyah. Perkara kedua yang hendak dijelaskan oleh Bukhari melalui bab ini ialah perkataan fi darihi, fid dur atau durina yang tersebut di dalam hadis-hadis dan athar para sahabat itu bermaksud di dalam rumah atau di dalam rumah-rumah kami. Ia tidak berarti di kawasan perumahan kami atau di perkampungan kami dan sebagainya. Bukan gitu. Cuba kalau kita perhatikan dalam tajuk ni, tajuk bab ni, wa sallal Bara ibnu Azib fi masjidihi fi darihi.
Fi darihi itu apa makna? Imam Bukhari nak tentukan di sini. Dia nak tolak pendapat orang lain yang mengatakan fi darihi di perkampungannya, di perumahannya, di kawasan perumahannya. Dia nak tolak orang yang kata begitu. Bahkan fi darihi ni maksudnya di rumahnya, di dalam rumahnya. Sebab itu kita terjemah ni, Bara' bin Azib bersemayam di masjid, yakni di satu tempat khusus untuk bersemayam di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, bukan di perkampungannya ataupun di perumahannya, bukan. Sebab perkataan dar ini dalam bahasa Arab luas. Dar dengan makna kampung, dar dengan makna rumah, dar dengan makna perkampungan, dar dengan makna perumahan, dar dengan makna negeri, dar dengan makna dunia, alam. Tilka darul akhiratu. Ad-darul akhiratu tu luas lah. Surga neraka tu al-akhiratu belakalah. Sa'urikum daral fasiqin, dengan makna negara. Banyak. Jadi hak mana ni? Dar, dur. Dalam hadis-hadis sebut takut-takut orang dia nak royak sini, orang-orang yang pakai dur, dar ini dengan makna di perkampungan, di perumahan, itu tak betul. Bukan gitu. Imam Bukhari tak setuju hal tu. Dar di sini makna di rumah dia, dalam rumah. Itu dia nak cerita. Sebab apa? Kalau selagi sebut dar itu samar, masih samar, tak jelas tu. Mana satu daripada sekian banyak makna tu yang dimaksudkan? Mana satu? Imam Bukhari nak menentukan yang dimaksudkan di sini. Mana-mana hadis pun sebut dar ni atau dur tu jamak dia. Dar tu mufrad dia. Maksudnya di dalam rumah, bukan di luar rumah, di kampung, di perkampungan ke apa, bukan. Ataupun di pekan, kalau misalnya kalau masjidus suq, masjid pekan, pasar, suku pula tu. Masjidus suq tu memang masjid sungguh. Tu ni Masjidul Bait ni bukan masjid. Dia nak perjelas tu. Hadis-hadis dan asar itu kuat dan boleh dijadikan hujah. Antara hadis yang mengandungi perkataan ini ialah: satu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban daripada Aisyah, katanya gini bunyi: Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajid fid dur. Apa maksud fid dur? Wa amara biha an tunazzafa wa tutayyaba. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan supaya dibina masjid-masjid di dalam rumah-rumah. Jadi kita terjemah ni berdasarkan maksud Imam Bukhari. Imam Bukhari pakai lagu tu. Baginda SAW juga memerintahkan agar masjid-masjid itu dibersih dan diwangikan. Jadi masjid, kita kata di rumah tu, kita buat khusus tu kena jaga lebih daripada tempat lain. Dan kalau boleh renjiskan air wangi, renjiskanlah. Spray kalau kita kata ikutlah. Biar bau sedap. Dia suruh bau sedap. Kalau zaman sekarang ni pakai spray lah kan. Ataupun zaman dulu dia dalam bekas gitu tu, dia getik gitu. Ada juga setengah-setengah tempat tu dia pakai colok. Apa asak tu, colok. Tapi kalau colok dia, orang kita ingat orang kafir selalu nak nyembah tu kan. Tak sebenarnya. Di tempat kita ni je begitu. Kalau di luar negara memang colok tu guna. Sebab colok tu kita duduk bayangkan kalau orang kafir buat ni, mana bahaya dia tu mestilah tak boleh. Bahaya dia tu haram. Dia mesti kayu garu, kayu cendana, dia capur-capur dengan wangi-wangian kan. Jadilah colok tu. Kalau kita pasal colok pun tak apa. Bukan pasal colok untuk nak menyembah, beralok ke apa tak. Apa tak nama colok, kena tukar nama orang lain. Nampaknya kena tukar nama orang lain.
Jadi kalau pasal hak tu, kalau pasal kemenyek tu, kalau kita kemenyek tu, nampak orang mati selalu kan. Dah tak bau sedap. Kalau untuk umum ni, colok tu memang bau sedap. Colok tu bau sedap. Ada kayu gaharu lagi macam-macam dicampur dalam tu. Semasa saya duduk mengaji sana dulu, pasal sama colok dalam kelas. Maulana suruh pasal dia tu bau wangi sedap, malaikat suka kata dia. Duduk ngapa Quran, duduk ngaji kitab hadis, duduk pasal colok rasa. Bau sedap, bukan sebab kemenyek tu. Kalau sebab kemenyek sebab dia nak pasal. Ni memang bau sedap, wangi, lekat baju pun jadi wangi. Tapi oleh kerana kita kebiasaan gitu kan, nampak kalau colok ni buat nyembah lah. Orang kafir buat nyembah. Jadi kita pun jadi jauh. Sebenarnya itu bukan khusus untuk mereka. Kita pun boleh pakai. Kita boleh pakai. Kalau tak saya pakai tu, air wangi. Boleh juga air wangi. Jadi kita spray air wangi. Masjid pun gitu juga. Jadi kalau Masjidul Bait ni bukan masjid orang sebenar tu, suruh dijaga gitu motor. Kalau masjid orang sebenar lagi, setengah-setengah orang tu dia kata tak boleh buah air wangi dalam masjid. Tak betul. Nabi SAW suruh diwangikan. Ikutlah dengan apa pun asal wangi. Jangan tak wangi. Jangan kosong gitu saja, biar wangi. Yang kedua, asar Bara yang dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq di dalam tajuk bab di atas. Di dalamnya tersebut perkataan fi masjidihi fi darihi. Itu fi darihi. Perkataan fi darihi di dalamnya bagi Bukhari, Khattabi dan lain-lain berarti di dalam rumahnya, bukan di perkampungannya atau di perumahannya. Makna asar ini telah dikemukakan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Masjid di rumah, dalam rumah. Setengah-setengah orang tak setimur Masjidil Bait ni, dia pakai ni fi darihi ni di perumahan dia, di kawasan perumahan dia tu ada masjid. Suruh buat masjid situ. Dia semayang tu pun di masjid di perumahan dia. Dia faham gitu. Kalau orang puasa di Mekah jadi bila 10 malam terakhir macam orang buat, dia nak jadikan hotel sebagai masjid baik, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Itu tak boleh. Tak boleh. Masjidul Bait ni di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Di hotel tak boleh. Dan kalau buat lagu tu, tak dapatlah kelebihan besar tu. Setengah-setengah orang kan, dia semaya di hotel. Kita pergi nak dapat pahala banyak kan. Apa yang tinggal masjid tu, pergi masjid sama lah, duduk di masjid tu. Masjid Nabi, Masjidil Haram, itu tu tempat pahala yang lebih banyak lagi, beratus kali ganda daripada tempat lain. Pas kita nak pergi tu pun bukan main susah dah. Kita kata berapa belanja habis. Tiba-tiba buat di masjid, buat di hotel. Tak kenal. Yang ketiga, dengan isnadnya Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasna'al masajid fi durina wa an nusliha san'ataha wa nutahhiraha. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami membuat masjid di rumah-rumah kami. Di rumah-rumah kami. Jadi molek sangatlah kita buat begini. Beliau juga menyuruh kami membinanya dengan elok dan menjaga kebersihannya. Dalam rumah. Kalau kita tengok orang-orang kafir kan, dia ada buat rumah berhala dia, kalau hak kaya lah, dalam rumah. Dia buat tempat comel. Lebih comel pada hak lain. Kalau kita buat dalam rumah kita gitu, Masjidul Bait, tak apa. Boleh nak buat lagi. Lebih comel daripada berdasarkan hadis ni. Dan kalau masjid hak luar tu pun gitu juga. Janganlah masjid tu lekeh daripada rumah biasa. Dia kena hebat masjid tu daripada ataupun lebih kurang sama. Tak apa juga. Jangan hina dapat masjid.
Buat biar comel, biar molek dan menjaga kebersihannya. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sama, tetapi sanad kedua-duanya bermasalah. Tak apalah, sanad kedua-duanya bermasalah. Sebab di dalamnya ada Ibnu Ishaq. Perkataan fi durina di dalam hadis ini dan hadis-hadis lain dipakai Bukhari dengan arti di rumah-rumah kami, bukan di perkampungan atau perumahan kami. Bagaimanapun jumhur ulama termasuk Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud Zahiri dan lain-lain tetap tidak mahu menerima ciri khusus masjid sebenar itu ada pada Masjid Al-Bait. Tak saya terima. Ini pendapat jumhur ulama lah. Tak majoriti tak saya terima. Kerana itulah mereka tetap tidak mengharuskan i'tikaf di dalam Masjidil Bait. Dia ni hak tak saya terima, dia kata tak ada lah i'tikaf dalam Masjidil Bait, tak boleh. Perkataan fi darihi fi durina kan, mereka pakai dengan makna di perkampungan, di perumahan kami, bukan dengan makna di dalam rumah kami, bukan gitu. Dalil dan pegangan jumhur ulama antara lainnya ialah satu, jawapan Ibnu Abbas apabila ditanya tentang seorang perempuan yang bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid di rumahnya. Jadi orang tanya Ibnu Abbas, ada orang perempuan bernazar untuk beriktikaf di masjid di rumah dia, lagu mana? Dia jawab, inna abghadal umur ila Allahil bid'ah wa inna minal bid'ah al-i'tikaf fil masajid allati fid dur. Jadi bermaksud perkara yang paling dibenci Allah ialah amalan bid'ah. Sesungguhnya termasuk dalam perkara bid'ah ialah beriktikaf di masjid-masjid di dalam rumah. Dia anggap ini bid'ah. Dan ini sahih, riwayat ini daripada Ibnu Abbas sahih. Jadi orang yang pegang, dia pegang dengan ni. Tapi orang yang tak pegang, dia kata itu pendapat dia. Kalau kita nak pakai fidur di sini dengan makna di perkampungan, takkanlah di perkampungan tu beriktikaf di masjid di perkampungan ataupun di perumahan itu bid'ah. Tadi dia mau pakai fidur tu dengan makna di perkampungan, di perumahan. Apa sini di dalam rumah pula je? Bahas panjang lah. Jadi hak nak terima, dia kata tak apa, boleh. Hak tak saya terima, dia pakai hak ni, antara hak dia pakai. Lepas tu lagu mana pula Ibnu Abbas kata bid'ah. Ibnu Abbas kata bid'ah, Ibnu Mas'ud kata tidak bid'ah. Dan orang lain kata, ramai lagi orang lain ni, ulama-ulama kata tidak bid'ah, apa kan? Dia kata sunnah. Apa bid'ah? Dah ada hadis Nabi tak, dia kata masjid di rumah dia tu, hak tu sahih. Bahawa bid'ah. Dia masing-masing jawab lah. Hak tak saya terima tu kat dia kata hak masjid tu dipakai dengan makna dari segi bahasa saja. Yang ni tempat semaya dia, bukan masjid supaya masjid tu siapa boleh iktikaf ke apa dak. Itu masjid dari segi lughah, dari segi bahasa Arab sahaja dipakai di sini. Ni tahu dia tahu. So, yang kedua, ada juga benda hak bid'ah ni, bid'ah khilaf, masih khilaf. Bid'ah masih khilaf. Hak ni terima bid'ah, hak ni kata tidak bid'ah. Hak lagu ni bid'ah yang tidak disepakati, dia tak apa lagi, masih boleh lagi. Kalau ada pihak yang kata bid'ah, bagi dia kalau dia buat bid'ah. Tapi bagi yang kata ada dalil dia, dia kata tidak bid'ah. Bukan hati hak ni, bahkan dalam kita hadis sebut kuduk semaya subuh tu ada sahabat sebut itu bid'ah. Parah. Orang Syafi'i radik-radik ramai bukan main rata dunia, duduk kuduk tu dah. Lagu mana bid'ah ke? Itu termasuk dalam bid'ah hak khilaf. Tak sunduk tekan lah benda lagu tu. Tak sunduk tekan. Jadi apa yang jadi khilaf? Banyak sebab dia. Orang yang terima kata tak ada, sebab dia kata itu sudah mansuh. Memang ada sungguh dulu, lepas pada itu sudah mansuh dah. Hak sudah mansuh, kalau kita pakai jadi bid'ah walaupun asalnya sunnah. Dan orang yang terima ini tidak bid'ah, dia kata tidak mansuh. Tu kan dalil ada. Ikut nak pakai mana-mana, tak apa belakang. Tu.
Tapi kita jangan keliru apabila dia kata bid'ah. Apa sebab? Adalah tu sebab dia. Bagi dia. Bagi dia. Yang kedua, sekiranya beriktikaf di masjid di dalam rumah itu dibolehkan, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mana-mana isterinya melakukannya, walaupun hanya sekali untuk menyatakan keharusannya. Tentu ada. Ni tak ada dalil. Cuba dia bawa mari dalil. Ada mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di Masjidul Bait. Tak boleh apa. Paling ada hak tadi lah. Nabi macam mecok lah kita kata. Suruh cabut khemah. Lepas tu dia sendiri pun dia suruh cabut juga khemah dia. Tak jadi nak iktikaf. Tu. Jadi demo tu tanya pula, baiklah. Dah kali dia tak uwi gitu mo. Jadi tak ada ruang lah untuk orang perempuan ni untuk beriktikaf, kecuali di masjid. Jadi kalau ada masalah fitnah ke, masalah tidak aman ke, keselamatan tidak terjamin ke, lagu mana tak ada harapan lah, tak ada ruang lah, peluang untuk orang perempuan ni untuk beriktikaf lagu mana. Dia kata tak ada, tak cara. Tak apalah, tak ada kelebihan tu pun dia. Dia awak pergi kot. Demo ni hak terima ada ni, dia tak say orang perempuan ni tak dapat kelebihan tu iktikaf tu. Dia tak say. Dia nak bui ada juga kelebihan untuk perempuan ini. Kalau orang perempuan ini lebih khusus, lebih rapat dengan rumah dia, lebih istimewa di rumah dia semayang ke apa, orang lain pun tentu ada lah hak istimewa dia tu untuk dia di rumah. Apa dia? Iktikaf kata dia boleh beriktikaf. Walaupun tidak ada sebut isteri Nabi ni beriktikaf, kira-kiranya dah tak boleh buat di masjid. Dan Nabi tak kenal di masjid, takkan lepas pada tu dia nak pergi pasal pula. Dah tak ada pasal, tak ada dalam iktikaf untuk dia. Cuba je. Takkan dalam tu. Sedangkan di dalam Quran ada sebut nah tentang kelebihan iktikaf apa tu. Orang perempuan tak dapat. Walaupun tak ada secara khusus, daripada hak tadi kita dapat faham. Kira-kiranya ada sebut berapa kali dia Masjidul Bait. Di rumah tu lebih afdal lagi perempuan semayang. Kira-kiranya di situlah tempat iktikaf dia nya. Ini perbahasan ulama lah. Perbahasan ulama, ada hak nak terima, ada hak tak terima. Tak apa. Yang ketiga, oleh kerana hakikat masjid di rumah itu tidak sama dengan masjid sebenar, maka ia tidak akan memiliki walaupun hanya satu keistimewaannya. Tak boleh untuk beriktikaf pun tak boleh. Kalau tidak jadi tawar masjid, lama-lama jadi orang tak apa, banyak perkara boleh buat di rumah. Dan bukan ada kelebihan, boleh ganti masjid. Tak ada mau hak terima ni pun dia kata, bila kita kata siapa boleh ganti gitu mu, kita tidak kata siapa gitu mu. Paling tinggi boleh iktikaf tu je. Itu pun bukan untuk semua orang. Betul. Kalau selagi jelas dalam batas-batas dia tu, tak apa. Tak apa. Hak tak lehnya kalau rosak ni orang tak ngaji dah lah. Orang tak ngaji lama-lama kan jadi rosak. Kalau lagu tu tidak hak masjid di rumah saja boleh rosak, masjid hak sebenar tu boleh rosak juga kalau dia tak ngaji, tak cara kau agama kan. Kalau selagi orang duduk cara kau agama, duduk ngaji, akan jelas perbezaan Masjidul Bait dengan masjid yang sebenar. Tetap akan berbeza. Baiklah. Itulah perbincangan tentang tajuk tajuk hari ni. Baru tajuk hadis tak pergi lagi. Hadisnya ni antara hak panjang dah juga. Hadis Itban ni hak panjang. Jadi dalam riwayat ni dia sebut, ya Rasulullah, Itban kata, wahai Rasulullah, qad ankartu basari. Qad ankartu basari. Situ ada nota di situ. Wahai Rasulullah, penglihatanku tidak seperti dahulu lagi. Itu maksud angkartu basari.
Ungkapan inilah yang disebutkan oleh kebanyakan murid Ibnu Syihab Az-Zuhri. Asal maknanya ialah penglihatanku tidak seperti dahulu, atau tidak secerah dahulu lagi, wahai Rasulullah. Ini sahabat dia mengadu pada Nabi. Tidak secerah dulu lagi dah penglihatan saya. Ini. Selain ungkapan ini, terdapat beberapa lagi ungkapan yang diriwayatkan di tempat ungkapan tadi. Antaranya ialah gini dia, lamma sa'a basari. Adalah riwayat yang lain, setelah penglihatanku bermasalah. Yang ketiga, ja'ala basari yakal atau yakillu. Penglihatanku telah mula tumpul. Ada tempat yang lain ada sebut. Cerita ni juga, Itban ni juga, cuma lafaz dia tu berbeza. Hak mana satu hak dia sebut sebenarnya, kau dia sebut belakang. Menyebabkan orang ni ketika dia meriwayatkan kepada orang ni, sekali tu dia royak dengan menggunakan lafaz ni, sekali dia menggunakan lafaz ni. Lagu mana? Benda-benda ni kepada orang yang tidak mengaji hadis dia tidak penting. Kepada orang yang mengaji hadis sungguh dia ambil kira. Tak boleh. Sebab cerita tula ni, orang tula yang royak. Dan beza tak apa, kalau beza sikit-sikit tu tak apa lagi. Kalau beza banyak, ni kita tengok. Yang keempat, asabani fi basari ba'du syai'. Dia guna juga perkataan tu. Penglihatanku telah sedikit terganggu. Penglihatanku telah sedikit terganggu. Keempat-empat ungkapan ini tidak terang menggambarkan kebutaan, tetapi berdasarkan riwayat Bukhari sendiri di dalam babur rukhsah fil matar wal illah an yusalliya fi rahlihi. Tu dalam di bawah tajuk tu iaitu bab kebenaran bersembahyang di rumah ketika hujan dan sakit. Mahmud bin Ar-Rabi' sendiri dilaporkan berkata, anna Itban bin Malik kana ya'ummu qaumahu wa huwa a'ma pula. Dia sebut begitu. Mana? Bahawa Itban menjadi imam kepada kaumnya ketika beliau buta. Hak tadi tupu ni tak buta lagi. Mata bermasalah tak jelas lagi buta tu. Ataupun tidak seperti dahulu lagi, tak secerah tu. Tidak mana buta. Ni nampak bercanggah. Bagaimana? Di dalam hadis yang sama, Mahmud melaporkan kata-kata Itban yang mengadukan halnya kepada Nabi SAW. Wa ana rajulun dharirul basar. Ada tempat yang lain, sedangkan saya seorang buta, kata dia. Sedangkan saya seorang buta. Jadi saya ni jadi tu imam kepada orang ramai ni di tempat saya. Nak pergi ke situ tu ada lembah. Lembah tu kalau ketika hujan lebat kat, jadi banyaklah air. Saya ni pula buta. Jadi nampak beza tu. Tadi tumpul je, masalah je mata tu, bukan buta. Hak ni buta. Benda-benda lagu ni perlu diperjelaskan, sebab ia jadi masalah kepada puak-puak anti hadis. Sebab dia kata apa? Sekali kata buta, sekali kata tidak jelas buta. Faham? Inilah kata tak boleh pakai hadis ni dia. Dia pakai Quran saja. Dia pakai Quran saja. Hadis tak boleh pakai, kata dia. Sebab apa? Kita tengok banyak tak serupa. Benda sama, cerita sama. Jadi lagu ni kau orang panggil dhabit. Dhabit ni maknanya dia tepat, ingat molek. Lagu mana dikata, lagu itulah dia ingat. Ni sekali kata lagu ni, sekali kata lagu ni. Siapa dia yang salah ni? Itban sendiri ke Mahmud bin Ar-Rabi' ke orang bawah dia, siapa? Jadi yang kata dhabit syarat hadis sahih ni, dia kena perawi dia tu dhabit. Dhabit ni ingat molek. Ingat molek lagu mana? Sekali kata lagu ni, sekali kata lagu ni, kata dia. Tu hujah orang anti hadis. Orang Islam juga jadi. Tapi jadi gitulah kalau dia tak mengaji, tak sebar molek.
Hadis ni jadi gitu. Sebab tu kita rasakan perlu benda-benda lagu ni diperjelaskan. Dia kata dalam Bukhari sendiri, sekali orang ni juga dia meriwayatkan, sekali kata gini, sekali kata gini, nak bercanggah tu. Kalau aku mana dia perbuat intihad ni banyak perkara lah. Benda hak dia muskil tu kadang-kadang ialah kalau kepada kita hak tak ngaji, goyang kat Allah, goyang kat Allah. Dia orang-orang yang sesat ni kan, orang-orang yang tak betul ni, dia dakwah Islam kira-kiranya dia ada dalil juga cara dia tu, dan boleh mengelirukan, sekali lalu boleh mengelirukan. Jadi banyaklah dalam masyarakat kita ni kan hak jenis-jenis lagu tu, hak jenis kata azab kubur tak ada lah, macam-macam. Azab kubur hadisnya tidak mutawatir lah ke apa kan, ada di kalangan kita ni. Tak pakai tudung pun tak apa orang perempuan, tak apa, bukan aurat kepala tu. Jadi macam-macam ada ni. Jadi masing-masing tu kira ada dalil dia juga, ada dalil dia. Dan cara dia bawa tu menyebabkan lama-lama bawa anti hadis ni kan. Hak mana-mana jadi anti hadis tu gitulah. Sebui nak sabar juga. 2 bui, nak sabar ni. 3 bui. Lama-lama dia sendiri tu jadi anti hadis. Dan misalnya hak dia muskil, apa kerjaan Nabi SAW ni suruh dapat pahala benar, bunuh cicak ni, nak dia nak caw ke cicak pula dah. Banyak lagi kerja orang Islam yang besar-besar lagi nak buat, nak caw ke cicak pula. Nak sabar kan Nabi duduk ajar kan duk royak bunuh cicak boleh pahala. Apa kena-mengenanya cicak tu? Cicak hak duduk siuk, api Nabi Ibrahim dulu hak bakar Nabi Ibrahim, cicak tu siuk. Pasal mana aja cicak tu siuk. Nak jadi apa faedahnya royak. Jadi benda-benda lagu ni tak masuk akal kata dia. Nabi nak cerita benda-benda lagu ni, Islam nak bawa cerita-cerita lagu ni. Ya. Jadi sekali kita tengok, ya Allah juga dah. Benar sabar juga takkan Nabi nak kacik benda remeh-temeh lagu tu. Jadi lagu ni suka budak-budak lah buat kulipan kata macam budak-budak dia buat kulipan, dengan getah tu beridah kena lah, boleh pahala banyak. Jadi Aisyah tu pun ada juga kayu panjang macam galah gitu, cadang nak cocok cicak tu biar mampu. Jadi tak ada kerja yang lain kau kata dia. Orang Islam ni duk ajar ke bunuh cicak. Apa yang cicak tu kita mau jadi musuh sangat dengan cicak tu, bukan lain tak ada dah kau. Baiklah bunuh hak dalam hutan tu kata dia. Hak besar-besar bunuh orang tu sampai mati orang ni, cicak ni apa kena-mengena. Benda-benda gitulah yang jadi keliru tu. Sebenarnya kekeliruan dia buat tak ngaji. Kalau ngaji tak ada selesai. Masalah cicak ke apa, dia bukan nak ayak cicak saja, nak ayak benda hak merosakkan kita, menyusahkan kita, mengotorkan rumah kita, mengganggu kita. Dia nak ayaknya gapa-gapa pun kalau hak mengganggu kita ni setara mana manusia, dia lebihnya. Cicak tu hai buat, lipas tu hai buat, nyamuk tu hai buat, makhluk tu hai berlaku, lebih kurang kita juga. Kan nak kiranya nyawa mati tu sakit petulah kita kata. Apa yang boleh bunuh? Tuhan beri kita bunuh. Nabi royak, jadi nak royak benda setara tu je. Tidak mati kita kena tarik dia tu, tapi menyusah. Boleh dah kita bunuh. Bukan nak royak cicak saja. Hak lain-lain lipas ke apa boleh, nyamuk ke apa boleh. Jangan pula kita kata tak boleh bunuh dia, muka Tuhan buat. Kalau dia tidak isak darah kita, dia isak darah siapa? Nah. Lagu tu berat lah. Penuh lah hospital lagu tu dah. Dia tak faham apa maksud Nabi royak tu gam dia. Nabi royak hak biasa, hak didapati di zaman dia. Di tempat lain kalau ada benda-benda lain lah. Itu maksudnya. Lepas tu ni cepat saja kita tengok ni. Sebenarnya tidak ada langsung pertentangan di antara riwayat-riwayat itu. Kata-kata Mahmud bahawa Itban telah buta merujuk kepada ketika Itban menceritakan hadis ini kepadanya. Ketika tu mula-mula semasa Nabi dia tidak buta lagi. Tu dia kata penglihatan saya sudah tumpul, bermasalah. Pada masa tu bermasalah. Ketika dia royak meriwayatkan hadis ini kepada Mahmud royak, dia jadi tok imam kepada puak-puak dia ni buta dah pada ketika tu.
Sementara riwayat-riwayat lain yang menggambarkan Itban belum betul-betul buta, beliau cuma mengalami masalah mata dan penglihatan, itu merujuk kepada zaman pengaduannya kepada Nabi SAW. Ungkapan dharirul basar pula sebagaimana dipakai dengan makna seorang yang buta, ia juga dipakai dengan makna seorang yang penglihatannya bermasalah. Tak ada jadi masalah, boleh guna tu. Kalau zaman Nabi dia kata dharirul basar, boleh. Tidak semesti dharirul basar itu maknanya orang buta. Buta pun boleh juga. Bermasalah mata pun boleh juga. Itu yang benar je. Tapi kalau tak mengaji, dia jadi keliru. Dia Mahmud ni ketika dia cerita ni, ketika sampai Nabi dia umur berapa? Mahmud 5 tahun. 5 tahun ni gede mau nak pakar hadis dia. Kuat sangat kau. Budak kecil. Ya kita hak tua-tua hak janggut ubai. No, hak ubai ni duk cara kau budak riwayat. Budak setakat mana dia nak faham? Tu buat inti hadis lah tu. Kerjaan lagu tu. Sebab tu sebab itu di belakang tu kita ada sebut. Tapi di belakang ada sebut bawah tu muka surat 447. Ini kekeliruan lah ni. Hafiz Ibn Hajar di dalam Tahdzibut Tahdzib bagi yang ketiga daripada bawah menulis beliau wafat pada tahun 99 Hijrah. Mahmud bin Ar-Rabi' ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni masih kanak-kanak. Beliau wafat pada tahun 99 Hijrah ketika berumur 93 tahun. Kenyataan ini menunjukkan kelahirannya ialah pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah. Dan dengan itu dapat disimpulkan bahawa umur beliau ketika kewafatan Rasulullah ialah 5 tahun. Jadi puak-puak yang hadir duk mengaji, dia pakar hadis. Budak umur 5 tahun. Wak kira dia nak kena kemah, nak kena faham benda ni, hadis Nabi hak tinggi kecek ni, dia kena orang dewasa. Itu syarat dia sendirilah. Syarat dia sendiri orang yang hadis. Sebenarnya cuba perhati pun. Apalagi terdapat riwayat sahih yang dikemukakan oleh Tabarani di mana beliau dilaporkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika aku berumur 5 tahun. Jelas dia umur 5 tahun berdasarkan riwayat tu. Jadi kita nak pakai lagu mana? Gomo sangat. Patutlah kata dia sekali kata lagu ni, sekali kata lagu ni, tak tetap. Budak. Selain itu tidak tersebut di dalam riwayat di atas beliau menerima hadis ini daripada Itban ketika masih kanak-kanak. Dia Mahmud ni ketika Nabi SAW memang umur 5 tahun. Peristiwa dia berlaku kepada Itban. Itban tu orang tua dah. Kalau kata bermasalah mata tu, Itban ni royak ke dia kemudian setelah dia tua. Bukan Itban royak tu masa dia zaman Nabi. Kalau zaman Nabi apa royak ke dia, tanya Nabi dirilah. Senang. Ni dia meriwayatkan daripada Itban. Tidak semesti Itban tu meriwayatkan kepada dia semasa dia budak. Cuba tengok. Itban meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, iaitu selepas tahun 40 Hijrah. Selepas tahun 40 tu Muawiyah lah berita. Ketika itu umur Mahmud sudah lebih 35 tahun. Apa yang kita duduk ragu? Bukan budak yang meriwayatkan ni, orang tua dah, dewasa, cukup kemah molek. Jadi Imam Bukhari ambil ni riwayat dia ni ketika umur 35, bukan umur 5 tahun. Dia jadi keliru. Dia pergi kata ada budak patutlah jadi celaru, sekali kata gini, sekali kata gini. Dia kalau nak faham sungguh dia kena ngaji.
kalau dengar baca terjemahan Inggeris saja sikit sebanyak, nah, tak pandai hak tu. Hak tu lah jadi gitu tu. Kebanyakan hak anti hadis ni dia mengaji agama dengan baca aku tu terjemahan Melayu. Berapa banyak sangat terjemahan saja. Bayangkan kalau kitab ni kalau terjemahan saja boleh faham ke tidak? Tak akan faham. Boleh jadi talak lain. Sesak barak. Boleh jadi sesak barak. Dengan sebab itulah tak boleh dia kena ngaji. Kalau benda lain kena ngaji, kena sah, kena ada sertifikat lah, kena ada pengesahan lah, kena ada sijil lah, gapo. Makan masa kursus 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ikutlah berapa tahun pun ada. Kalau tidak kita tak sah terima. Apa dia kerja kilai, kau kerja gapo-gapo kau untuk jawatan yang penting-penting tu apa yang nak sangat. Apa yang hak ni kita berasa pandai baca begitu saja tu apa? Kalau hak lain tak boleh. Apa? Inilah menunjukkan kita pandai rendah. Kalau agama ni sembarangan ikutlah. Nak tafsir lagu mana pun boleh. Mana boleh lagu tu. Agama ni lebih penting lagi daripada hak lain. Kalau hak lain tu sekat mati je. Silat kilai susu. Silap sikit mati je. Beberapa orang di Cina misalnya kata tu, lepas tu boleh semula lah, baiki semula hukum hak mana-mana tu sekatu je. Ni rosak orang ni, menyebabkan jadi orang pandai leka tak percaya dah kepada hadis. Siapa gitu mau nak jadi anti hadis, kayaknya nak mana-mana. Tapi kalau benda lain tak boleh. Kalau orang nak mana-mana, dia sendiri pun tak terima. Mesti kena ada kelulusan, mesti kena ngaji, guru kena tanya siapa dia ngaji mana. Tapi kalau orang ni tak apa, dia sendiri tak apa, dia tak ngaji sekali habuk, tak pernah jumpa tu guru, bahasa Arab pun tak reti. Nah, lagu mana nampak sangat kita orang Islam ni nak agama tapi tidak bertanggungjawab, tak reti bahasa orang kata. Kalau benda lain dia faham boleh, apa hak ni dia tak faham. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Dia benda ni kalau sesak maka diri kita sendirilah jadi rosak, kita sendirilah yang rugi. Kita sendirilah yang rugi. Di mana-mana pun ada anti hadis ni. Nabi pun sudah royak dah. Ada dalam hadis dia benda-benda besar lagu tu dia royak dah. Akan datang, akan ada. Nanti kata dia, aku tak say lah lagu tu. Akan ada orang yang bertelekan di atas sofa dia. Lepas tu dia kata kita tak say pakar kecuali hak ada dalam Quran. Padahal Nabi kata hak aku ayat ni serupa juga dengan hak tu. Dia sudah ayat dah. Mana akan ada hak lagu tu. Ambil mudah-mudah pasal terlekat atas sofa ni, bukan ngaji gomo. Boleh baca gitu lah. Boleh baca, boleh tidur. Dia gambar dah sifat orang lagu ni. Akan ada. Dia tak saya pakar kecuali hak Tuhan saja, hak Quran saja, hak nak pakar. Bila tak saya pakar hadis ke, habislah banyak perkara. Lepas tu mulalah menafikan hak tu, menafikan hak ni, banyak perkara. Tak boleh tak boleh. Lepas tu bila tak apalah, Khazirah, bila Nabi pergi ke rumah dia tu, tidak kata pergi sembahyang saja, dia buat makan. Daripada sinilah orang yang ajak orang pergi rumah sembahyang, orang apa dia buat makan tu kan. Ada lah ni, ada asas dia, ada asas. Buat makan. Tapi hak kita tak sini jadi satu hijau, tak sini rugilah. Kalau orang alim ni hijau, nanti tunggu orang panggil pergi sembahyang mayat, sembahyang hajat, sembahyang Gabriel lagi, banyaklah lagi. Hak sembahyang saja. Lepas tu hijau lain-lain jadi satu hijau. Punca pendapatan duduk situ. Tak kena lagu tu. Tak pernah diajar oleh Nabi SAW lagu tu. Buat makan tu tak apa. Tapi kalau bergantung hidup dengan hak tu, jadi satu hijau pula. Tak ada hijau lain. Itu saja hijau. Itu tak kena. Tidak ikut cara Nabi SAW. Jadi apa dia jamunya ringkas. Khazirah tu
nota nombor 582 tu ialah sejenis makanan yang disediakan daripada daging yang dipotong halus-halus atau kecil-kecil daging. Daging itu kemudiannya direbus dengan air yang banyak. Awak macam sup gitulah. Ditaburkan gandum. Apabila masak daging, ditaburlah gandum ke dalam bekas rebusan itu. Jadi gitu. Itulah khazirah, apa panggil. Ada juga ulama mengatakan khazirah ialah gandum yang dimasak dengan susu. Bukan dia kita kata macam koleh ke, mutinaka ke, jenis-jenis gitulah kot. Khazirah ni. Jadi ada beberapa pendapat. Tu jamu makan. Dan Nabi SAW makan. Tak apa. Dan bagi orang yang mengatakan semaya hajat berjemaah, boleh. Dalil dia hak paling kuat ni. Hak paling kuat. Hak kebanyakan hak khusus kalau dalam kitab-kitab hadis sebut di bawah tajuk semaya hajat tu, kebanyakannya tidak sahih. Hak paling sahihnya ni. Sebab Nabi tidak pergi semaya ni melainkan untuk menyempurnakan hajat orang itban. Hajat dia. Hajat dia nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya. Tentukan tempat untuk dia nak semaya sama-sama. Jadi hajat dia itulah hajat tu. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya pada waktu duha. Daripada situ orang buat kesimpulan ada semaya duha. Dia tidak ni aku semaya duha ni. Dia tak kata lagu tu. Dia semaya pada waktu tu. Orang pun faham kata ini semaya duha. Hak ni pun kalau tidak Nabi tak pergi ni untuk menyempurnakan hajat dia itulah. Sini menunjukkan semaya hajat berjemaah ni boleh. Itu dalil dia. Hak paling kuat ni. Walaupun tak ada terang, tapi kita faham lah. Itulah maksud hajat dia tu. Nabi SAW telah memenuhi hajat dia. Lepas tu buat makan ke apa? Boleh. Tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau banyak sangat hajat ni kan hajat semua. Banyak benar hajat. Peresa pun hajat, kau tu gani hajat. Banyaklah hajat. Nak minggu hajat dah ada. Jadi memanggil-manggil pula. Kalau dalam mazhab Hanafi dia tak bui tu. Tak molek tu lagu tu. Sampai panggil orang, panggil pakak semaya hajat. Tetapi kalau sikit-sikit, tidak secara sokmo-sokmo, dia hak semolek-moleknya semaya hajat ni buat sendiri sebenarnya. Buat sendiri. Banyak hajat pun tak apa, buat sendiri. Kalau tidak kita kita melahirkan orang-orang yang jadi hidup dia tu bergantung hidup dengan benda tu. Kita lah, masyarakat lah. Ia buatnya. Ia jadi lagu tu. Maka ada lah orang yang sepenuh masa akan buat kerja tu. Dia package pula. Ada package pula. Kalau mati tu kan ada package pula. Nyanyi kat orang lah. Tak ada pasal belakang tu. Nampaknya kita hadis ni tak ada habis ni. Tak ada habis. Kita sekat itulah dulu untuk hari ni. Kita akan sambung lah muka surat 447 tu. Tak sebab panjang lagi. Kalau bicara tu panjang lagi. Sekat itulah dulu untuk hari ni. Allahu'alam wa akhiru da'wana. Mana? Colok, colok. Ada. Dia jin, kalau jin pun jin Islam. Dia hak paling suka sekali malaikat. Kalau jin Islam tak apa, dia tidak ganggu kita. Ada semua ni, dia ada ni. Kita tak nampak je. Malaikat ke jin ke ada. Hak tak sukanya syaitan ataupun jin kafir, dia tak suka. Dia akan lari apabila kita pasal ataupun kita wangikan tempat tu. Hak tak sukanya syaitan. Ada orang kata keminyak jin suka. Keminyak tu jin suka. Dia sebenarnya bukan keminyak ke gapo, amalan tu. Amalan yang disertakan dengan perasak tadi tu.
Bukan masalah benda tu saja. Tidak. Jadi kalau untuk kita buat ibadat, untuk buat molek-molek tu, molek kita wangilah, wangi. Hak sunnah ikutlah gapo-gapo pun molek wangi. Apabila wangi, syaitan tak pergi dekat. Dia tak sih. Dia tak sih. Terkait dengan presiden baik di akhirat ini kita dapat kualiti pemimpin masyarakat. Saya ini kualiti manusia yang kita rasa kita lebih ngaji daripada itu. Jadi bagaimana kita sarankan ataupun kita ambil sikap majukan hati masjid baik ni kita buat di rumah lah. Maksudnya kita jadi masjid Keluarga kita. keluarga kita. Keluarga beriman dengan kedatangannya kualiti yang makin. Satunya pihak-pihak yang bertanggungjawab lah, dia kena jagalah kualiti tu. Dia kena jaga kualiti imam tu. Sebab masjid-masjid yang sebenar ni mesti kena jaga. Itu tanggungjawab dia. Kalau dia tidak buat, itu satu kecuaian lah, dan satu dosa lah sebenarnya. Jadi pihak kita kata yang berkenaan, kalau tempat kita ni kan majlis agama kita kata kan, ataupun jabatan agama ke apa-apa, dia sepatutnya kena ada garis panduan dalam pemilihan imam-imam ni. Dalam pemilihan imam-imam dia buat peraturan sepatutnya. Jadi dengan hak tu hak utama sekali. Jadi kita maksudnya nak perhidup masjid ni. Sebab masjid dia ada kelebihan dia yang tidak ada pada hak lain. Masjidul Bait pun tak boleh, tidak akan ada pahala masjid tu. Kalau bersembahyang berjemaah sekali pun, pahala masjid tu tidak ada. Dengan sebab itu kena jaga masjid ni sedapat-dapatnya. Sekiranya mana keadaan itu tidak terkawal molek lah, tidak dipantau molek. Banyaklah benda-benda hak tidak dipantau molek ni. Dia lepas tu ada hak khilaf, ada hak tidak khilaf. Kalau kita kata di kalangan orang Hanafi, dia cukur janggut ni haram. Cukur janggut haram. Dan orang yang cukur janggut jadi fasik. Jadi apabila jadi fasik, kita ikut tu imam fasik, tak boleh pahala jemaah. Tapi benda ni masih khilaf. Bukan semua ulama kata gitu. Tengok betapa kena jaga tu. Betapa kena jaga tu imam. Ini tu imam tu dia kena, kita kena jagalah. Hak khilaf pun kena jaga juga. Isap rokok misalnya. Tu imam isap rokok. Isap rokok ni zaman dulu kata makruh. Ramah juga kata makruh, tapi lah ni ramah orang kata haram. Benda zaman Nabi tak ada rokok-rokok ni, tapi ulama-ulama tu fikir, tengok, kaji berdasarkan hukum ke apa, tengok lebih sesuai, lebih tepat kalau kita kata ia haram. Kalau haram, orang yang buat benda haram pasti pun tidak sesuai juga nak jadi tu imam. Banyak lagi benda-benda lain lagi kan, benda-benda lain lagi. Jadi ini semua tu imam tu, dia tu imam tapi dia makan riba. Tidak nanti lah mana terlibat dengan bank ribawi. Supaya benda dah besar-besar belakang tu jadi pasti. Apa lagu mana? Itulah maksud yang bertanya tadi tu. Memanglah kita nak kawal, tapi kenyataan yang berlaku tidak begitu kadang-kadang kan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang lain yang berat-berat. Dalam keadaan itu, memanglah sebab itulah ramai ulama mengatakan tidak ada kelebihan dah berjemaah. Tidak ada kelebihan. Pahala masjid itu pun tak ada kelebihan dah. Apalagi kalau masjid itu pula masjid hasil daripada yang tidak molek, hak tidak hak bersih sungguh.
Pak kita duduk nyoh, kadang-kadang nama orang tu lah, nama orang tu masjid. Dia tu bersih molek kok. Hak kebanyakannya piti dia lah. 50%, 60% hak dia. Hak dia tu molek kok, tentu kok. Kalau ambil kira semua ni, itulah dia jadi kualiti tak ada lah tu. Dia katakan kualiti tadi tu. Betul masjid tu pada dasarnya molek. Lebih ada kelebihan. Bahkan ada kalanya sebab itulah masjid dia boleh jadi masjid zirar. Zaman Nabi sudah ada dah. Masjid zirar, masjid yang dibangunkan bukan dengan maksud untuk beribadat sebenarnya, untuk maksud lain yang tak molek maksud tu. Macam-macam lah maksud. Jadi dalam keadaan ni tak ada kelebihan. Dengan sebab itu kalau seseorang itu bersemayam di rumah dia, boleh jadi dalam keadaan itu ada satu keuzuran, ada keuzuran dah kepada dia. So, yang keduanya boleh jadi kalau dia khusyuk, dia lebih dari sudut lain pula, dia ada kelebihan lain pula. Kelebihan masjid tu tidak ada. Ada kalanya jadi tu imam ni zalim lah. Kalau sampai dulu dia governor, dia juga jadi tu imam, dia bunuh orang. Banyak dalam sejarah benda-benda yang seumpama ni berlaku. Dalam hadis ada sebut kamu semaya dulu, lepas tu kamu pergi juga masjid tu. Pergi sebagai hak sunat lah. Hak sebenarnya kamu semaya, hak fardu kamu semaya dulu. Mana Nabi suruh kira, sahabat kira hak semaya seorang tu sebagai hak fardu. Hak lebih besar tu hak di rumah. Ada kalanya, ada ketikanya gitu jadi. Sebab apa? Sebab hak ni nak jaga masyarakat. Tapi ada kalanya tidak perlu jaga masyarakat. Tidak perlu. Satu cerita, Syah Waliullah, dia ni orang hebat lah. Syah Waliullah ni, dia pergi ke masjid, kelubung sama, kelubung. Lepas sudah semaya dia cepat-cepat tubik. Itu dalam sejarah dia ada tu. Sebab cepat tu orang bertanya apa kat Syekh, kalau pergi semaya kat Mekah sudah tu selalu tubik gila, lepas tu pekuk muka. Dia pun lepas serban, dia ambil serban dia tuduh ni, lepas atas muka kan. Orang tu pun nampak tak ada orang ramai-ramai pergi semaya. Bukan orang, golai. Mana hakikat manusia tu Tuhan beri nampak. Hakikat manusia tu tak ada. Orang tu zahirnya orang tu berurusan kecek. Tuhan beri nampak. Ada kalanya begitu kadang-kadang dalam masyarakat ni. Jadi tapi dia masih lagi jaga walaupun begitu. Dia hak zahir, zahirnya orang masyarakat Islam. Hakikat dia tu suku, hakikat dia tu kita kena baikilah. Jadi nak putus hubungan langsung tak boleh, kena jaga juga tu. Dan Nabi SAW pun tak boleh tinggal, kita kena baiki. Masjid tetap masjid, ada kelebihan dia dan perlu dijaga. Tetapi kalau ada keadaan-keadaan tertentu yang orang panggil keuzuran lah, alasan yang membolehkan kita tidak pergi sembahyang berjemaah, dan ada kalanya mungkin lebih. Kalau kita tidak pergi berjemaah, kita sembahyang seorang di rumah kita, mungkin lebih. Itu adalah kes-kes terpencil. Bukan hak asal hak nak lagu tu, tidak. Hak nak ni masjid tu jadi boleh. Jadi seboleh-bolehnya semua pihak kena jagalah benda ni. Jadi jaga tu kita kena beringatlah jaga tu. Jadi orang sudah kata benda ni benda bid'ah, dia buat juga. Jadi tak segi kita sebab apa? Sebab buat benda bid'ah. Jadi ada alasan kepada dia. Jadi kena fikir, orang jaga ni kena fikir benda-benda lagu tu. Jangan menyebabkan jadi orang terhalang daripada pergi ke masjid. Tak segi ke masjid, jangan. Ikutlah berapa banyak benda ni yang jadi masalah, banyak. Jadi kita kena halah benda ni. Wallahu a'lam. Kita ucap pada Ustaz, ada ke tak ada? Tanya kan ada ulama ada ulama bukan lagi cakap pasal hukum. Adakah ada perbezaan antara dua golongan? Dia secara ringkas ulama hadis dia ada hak khusus, nama dia khusus hadis saja. Hak ni dia tidak tumpu kepada fiqh. Kalau dari segi fiqh nak banding dengan ulama hadis hak lagu ni, lebih baik kita rujuk kepada ulama fiqh lah. Sebab ulama fiqh tu hak umumnya
dia tahu juga hadis ke apa tu. Tetapi ada juga ulama hadis, dia bukan hadis saja, dia tahu juga fiqh dia gapo ni. Kalau lagu tu molek hadis lah, sebab dia lebih banyak tahu hadis. Nak banding dengan fiqh tu, kadang-kadang ulama fiqh ni pun dia ada kelemahan juga dari segi hadis. Hadis-hadis dhaif dia pakai kadang-kadang. Tu tak apa sedapnya. Jadi hak lebih moleknya kita tengok lebih molek kita buat rujukannya, iaitu fuqaha muhaddithin orang panggil. Ada dua lah. Dia juga faqih, dia juga muhaddis. Jangan sosa. Kalau sosa tu kurang molek lah. Faqih saja ke atau muhaddis saja ke? Sebab kalau muhaddis saja, dia lebih tumpu kepada sanad, dia lebih tumpu pada benda-benda gitu ya. Dia tak tengok dah dari segi masalah pecahan-pecahan pengajaran hadis tu, dia tidak tumpu ke situ. Sebab nak cara kepada sanad saja tu pun habis hayat dah. Jadi kita kena pilih gitulah. Hak moleknya yang ada dua tu yang masyhur, seperti imam-imam mazhab pak tu dan ramai lagi orang lain tu, itu termasuk dalam fuqaha muhaddithin. Jangan kita anggap macam Imam Syafi'i, kalau kita kata dia tu faqih saja dah, dia hebat juga dari segi hadisnya, dan dari segi kaedah hadis tu dia pakai supaya orang lain juga. Hak lagu tu kita kena terima. Wallahu a'lam. Tanya pasal kita ayah tu dan ayahmu di dalam neraka hari Muslim. Panjang tu, kita semulalah tanya Ini pun kita semula lah, insyaAllah. Semula minggu depan demonstrasi. Demonstrasi ni tak ada dalam sunnah sebenarnya. Dalam sunnah tak ada. Tapi ini masalah, mungkin masalah semasa. Jika pada masa-masa tertentu ada faedahnya, ada faedahnya dengan buat begitu, maka ia sesuatu yang harus saja. Itu ya. Ada faedahnya. Supaya kita kata parti lah, supaya kita kata berparti politik. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada sunnah. Tapi jika perlu terlibat dengan parti, menggunakan parti, maka dia boleh jadi berbeza-beza. Kadang ada kalanya wajib, ada kalanya harus, ada kalanya begitu. Demonstrasi itu pun setara tu. Kalau nak kata ada dalam sunnah, tak ada. Wallahu a'lam. Yang ini balik bersama kita